Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita sambung semula kitab Syama'ilun Nabi ataupun dipanggil juga dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Oleh kerana kita lama berhenti, ada satu kurun, jadi saya cuba nak ingatkan sedikit beberapa hal berhubung dengan kitab ini. Perkataan syama'il seperti mana yang kita telah sebut dahulu ialah secara umumnya merangkumi tentang tabiat, sifat, kejadian, perangai, tingkah laku, akhlak, yang merangkumi makna-makna ini semua. Ramai orang telah menulis ataupun riwayat-riwayat yang ada di dalam hadis-hadis Nabi memang menceritakan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Al-Imam Tirmizi dan juga ada imam-imam yang lain selain daripada At-Tirmizi telah menghimpunkan tentang diri Nabi ini di dalam kitab yang khas. Dan kitab itu dia namakan dengan Syama'ilun Nabi, tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahawasanya hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih penting daripada hubungan kita dengan ayah dan ibu kita sendiri. Sesungguhnya seseorang yang tidak mengetahui tentang siapa ayahnya dan siapa ibunya, tidaklah teruk kehidupannya dibandingkan orang yang tidak mengetahui siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menitahkan kita di dalam kitabnya, yang semua kita baca dan menghafalnya dalam suratul Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik kepada sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh kerana menjadi kewajipan iman untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman dengan Nabi. Dalam keimanan kita itu, pintu nak masuk kepada agama itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menyaksikan Muhammad itu Rasulullah, wakil yang Allah hantar untuk kita. Masakan kita berikrar tentang wakil itu sedangkan kita tidak mengenali diri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di situ datangnya pentingnya syama'il ini, mempelajari tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan salah satu sebab orang-orang yang tak beriman ialah kerana mereka tidak berfikir benar-benar tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Quran menyatakan, qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Qul innama a'izukum biwahidah, katakanlah aku menasihati kamu dengan satu perkara, an taqumu lillahi masna wa furada, kamu berdiri kerana Allah sama ada dua-dua orang atau seorang-seorang, ajak kawan ke seorang-seorang ke. Summa tatafakkaru, kemudian kamu berfikir, kata Quran, ma bisahibukum min jinnah, sahabat kamu ini, Muhammad ini, dia bukan gila. Kamu kena kenal dia, dia bukan gila. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Sebaliknya dia adalah pemberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya azab yang dahsyat. Bagaimana kita nak berfikir kalau kita tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak tunaikan maksud firman Allah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahahu anhu fantahu. Apa yang Nabi sallallahu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi bawa kepada kamu hendaklah kamu ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang kamu daripadanya kamu hendaklah berhenti. Hadirin yang dirahmati Allah, orang Melayu kata, kalau tak kenal tak cinta. Dan kalau cinta, kita ingin kenal. Betul tak? Aku cinta kat dia tapi aku tak mau kenal dia siapa. Tak mungkin. Bila kita jatuh cinta pada satu orang, apa kita buat? Kita nak tahu semua tentang dia. Dia suka apa, dia pakai apa, dia lintas pun kita ingat, barang yang dia beri pun kita simpan. Kalau kita cinta, cinta sentiasa akan menjadikan kita ingin kenal lebih orang yang kita cinta. Kalau kita kata aku cukup cinta kat dia, dia siapa? Tapi aku tak tahu dia orang mana, artinya kita tak begitu mencintainya. Jika kita benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita akan sentiasa berusaha, aku nak tahu lebih tentang Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Kerana manusia boleh ditipu. Kadang-kadang orang tu guna nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dia nak perkenalkan diri dia, bukan Nabi. Ngaji banyak, cinta Rasul, tapi yang diperkenalkan amalan tok syekh dia, zikir tok syekh dia, baju tok syekh dia, kopi tok syekh dia. Kalau kita kata kita kena amalkan ibadah ikut Nabi, nak ikut Nabi sangat hampa naik unta, itu dia hina siapa tu? Dia hina kehendak orang nak ikut Nabi. Kalau kita kata Nabi tak buat, kita ikutlah macam mana Nabi buat di dalam ibadat tu, hampa ikut unta. Tapi kalau pesanan petua tok guru dia, tok syekh dia, habib dia, kalau kata 21 lah. Kalau kata baca 3 kali lah. Dia tak boleh ubah, dia kata dah ustaz pesan 3. Tapi kalau kita kata Nabi buat banyak ni, Allah hampa ni itulah. Kalau hampa dah ikut sangat, berpindah unta. Pasal apa hampa ceramah pakai mikrofon? Dia pikaitkan benda yang bukan amalan benda ini. Sebab apa? Tapi kalau kata amalan tok guru dia berjalan macam ni, pakai baju, letak selendang belah dia, semua dia follow. Tapi dia namakan cinta Rasul, tapi sebenarnya tak. Dia cinta siapa? Dia cinta tok guru dia tu lah. Talbis iblis. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyatakan, "Ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Tidak ada mukmin melainkan aku yang lebih utama baginya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u in syi'tum." Kamu baca kalau kamu mau dalam Quran, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama dengan orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Sekarang ni macam saya kata, banyak kempen-kempen nak mengenali guru-guru. Kita kena kempen mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tujuan antara kita membaca. Banyak sebab lagi kenapa kita membaca Syama'il. Sebelum kita masuk ni, saya nak sebut sikit 2-3 perkara tentang Syama'il ni. Syama'il ni, tuan-tuan, cerita Nabi ni, diri Nabi, sifat Nabi, pertama kita boleh ambil dalam Quran. Quran ada cerita. Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bagi senang je nak jawab tentang Nabi ni. Kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Quran. Kamu tengok Quran, yang itulah Nabi. Tuan-tuan, saya selalu kata, biasanya orang jauh lebih kagum daripada orang dekat. Betul tak? Biasanya manusia ni kalau dia tak betul-betul, orang jauh lebih kagum daripada orang dekat. Orang dekat biasanya dia kata aku kenal ya. Dia tak? Tapi kalau orang dekat lebih kagum daripada orang jauh, dia hebat. Kan? Orang jauh, orang dekat dengan kita siapa? Isteri kita. Betul tak? Isteri kata suami dia hebat begini. Isteri tak marah tak apa, dia diam. Tapi kalau berkelahi, aku kenal ya. Kita, jam suami dia. Jam suami dia. Tambah pula kalau isteri yang jenis cemburu. Nak tambah. Hak seorang ni pun jaga tak lepas. Padahal makan cukup dah. Semua cukup dah. Jangan marah. Dalam semua isteri Nabi itu, antara yang paling cemburu siapa? Aisyah. Dia muda. Orang tua-tua kadang-kadang mungkin bila dah tua ni dah okey lah, apa-apa pun. Secara perbandingan, hak dulu lagi teruk, hak ni bagus sikit. Tapi Aisyah, anak dara, sangat kritis, banyak mengkritik. Kadang-kadang ada emosi, suka merajuk juga. Sangat cemburu. Tapi bila Nabi tak ada, orang tanya macam mana Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Menunjukkan real. Ia akhlak yang benar. Itulah hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hari itu kita baca sedikit Syama'il. Berapa hadis yang kita baca sebelum ni? Tuan-tuan? 5. Okay. Para sahabat ni, dia tengok Nabi. Dia bukan tengok pergerakan dia, apa yang Nabi buat saja. Dia tengok Nabi tu. Sehingga dia boleh kira berapa uban di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kepala Nabi. Apa Nabi buat? Rupa dia macam mana? Jari dia macam mana? Telinga dia macam mana? Rambut dia macam mana? Artinya sahabat melihat ketika itu dengan penuh
kekaguman pada Nabi itu. Bila Nabi sudah wafat, orang-orang berjumpa dengan sahabat. Mereka bertanya, ceritalah pada kami Nabi itu macam mana. Sif lana Rasulullah. Cerita kat kami Rasulullah itu macam mana. Dan soalan itu lahir sebahagiannya, sama ada sahabat yang bercerita, orang yang nak tahu cerita, ia lahir daripada cinta. Dia lahir daripada cinta. Cinta ingin tahu. Kalau kita tak sayang, hantu tak cerita. Tapi kalau kita sayang, kita akan cerita. Tuan-tuan bayangkan satu orang yang berpisah dengan anak dia sejak kecil. Cari anak dia tak jumpa. Tiba-tiba dia jumpa satu orang. Orang ni kata, bagi tahu sebenarnya anak tuan, anak puan, ada saya pernah jumpa. Dan saya duk mengajar dia dulu di sekolah. Kita saya cari lama, saya terputus hubungan. Cerita peristiwa. Apa kita akan tanya? Macam mana anak saya tu? Betul tak? Dia kata dia saya, cukup lah. Kalau macam tu dia tak ingat kan anak dia. Tapi kalau dia ingat, dah besar mana kan? Rupa dia macam mana ya? Dia suka macam mana dia belajar? Pandai ke dia? Betul tak? Kita tak tanya. Lagi kawan tu duk cerita tentang anak kita tu, lagi bertambah kerinduan kita pada anak kita. Nabi SAW, insan yang kita ikuti dia. Melalui jalannya lah penyelamat kita di dunia dan akhirat. Maka apabila orang jumpa para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang tu menyatakan matanya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah kita dengan penuh perasaan akan bertanya, bagi tahulah Nabi itu macam mana. Hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat telah Allah berikan satu kurniaan yang kita tak ada, iaitu kurniaan mata mereka pernah melihat Nabi SAW. Tapi rugilah kita kerana kita tak hidup zaman tu, kita tak dapat tengok Nabi SAW. Namun Allah tidak mengharamkan ataupun menghalang kebaikan tentang Nabi ini, sehingga para sahabat itu telah meriwayatkan di dalam hadis-hadis tentang Nabi itu dengan begitu terperinci, sehingga kita tahu rambutnya, kulitnya, tingginya, macam mana dia duduk, macam mana dia berdiri, macam mana dia minum, macam mana dia pakai baju, macam mana dia berjalan. Dan sumber-sumber yang mencerita ini telah menjadi bukti wujudnya insan yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kita tak pernah tengok tok nek kita yang ke berapa, kelima, keenam. Mestilah ada orang kata. Tapi tak ada siapa yang dapat buktikan bahawasanya demikian datuk kau berjalannya begini, orangnya begini, pakai baju begini, rambutnya begini. Mungkin lain yang kita andaikan, tapi tidak Nabi SAW. Diriwayatkan kepada kita tentang diri baginda, tentang kejadian diri, akhlak, perjalanan, perjuangan, apa yang dilakukan sehinggalah baginda wafat. Inilah nikmat agama, inilah nikmat Islam yang tidak ada pada agama yang lain. Tanya penganut agama lain, siapa anutan mereka? Sebahagian anutan itu mereka pun tak tahu siapa pengasasnya. Kalau saya boleh buat contoh, mungkin agama Hindu mereka tak tahu pengasas mereka.
Sebahagian agama, Buddha umpamanya, dia tidak ada sejarah detail bagaimana dirinya, bagaimana dia berjalan, bagaimana rupanya, siapa, tidak ada. Islam, the only religion, satu-satunya agama yang penganutnya mengetahui nabinya seakan-akan mereka pernah melihatnya. Melalui syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, sedikit sebelum saya masuk lagi, sikit saja, iaitu saya nak nukilkan beberapa yang disebut. Antaranya yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam muqaddimah kitab dia, kitab Khatib ni, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wal Adabi Sami'. Dia menghimpunkan akhlak perawi dan adab orang yang mendengar hadis-hadis riwayat daripada Nabi. Katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasulullah itulah timbangan yang paling besar. Fa alaihi tu'radul asya'. Dengan Rasulullah itulah dibentangkan, diukur segala-galanya. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadi. Akhlak Nabi, sirah dia, petunjuk Nabi. Fama wafaqaha fahuwal haq. Apa yang sama dengan Nabi tunjuk itu benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Apa yang tak sama dengan Nabi tunjuk, dia batil. Sekarang ni ramai-ramai orang tunjuk cara syekh ni, cara ustaz ni, cara mufti ni, cara syekh ni, doktor tu. Ramai orang cakap. Kita pun tak tahu nak pilih yang mana satu. Yang ni boleh terbang, yang ni boleh masuk kubur, yang ni tak makan sampai setahun. Macam-macam cerita ajaib. Keajaiban-keajaiban Tok Guru mereka. Kita bentangkan semua benda tu dengan siapa? Nak ukur siapa? Nak ukur kalam mufti? No. Nak ukur kalam ustaz? No. Kita ukur dengan apa yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan benda yang menjadi khasais Nabi, hak tu Nabi saja. Tapi sebagai Nabi-Nya pun, innama ana bashar, aku adalah manusia. Allah bagi beberapa keajaiban ataupun mukjizat yang berlaku pada Nabi. Dan kita akan huraikan nanti. Tapi bukanlah seperti yang dimomok-momokkan oleh sebahagian yang seolah-olah nak jadikan guru mereka sebagai superhero ataupun superhuman, yang tak mungkin berlaku kepada manusia. Dan ini adalah merupakan, dan Al-Imam Ibn Qayyim kata, dengan Al-Anbiya ni fahumul mizanur rajih. Mereka adalah mizan, timbangan yang paling rajih. Kita timbang semua benda. Orang tu dakwa ni, orang tu dakwa ni, kita timbang. Kalau sekiranya itulah membezakan antara ahli benar dan ahli batil, kata Imam Ibn Qayyim. Dan keperluan kita, kata setelah dicerita Imam Qayyim, supaya mengikut para anbiya alaihi wassalatu wassalam, fadarurati ilaihim a'zam min daruratil badan ila ruhi. Keperluan kita kepada para anbiya lebih kita perlu daripada badan kepada ruh. Badan pada ruh pun kata dia, wal ainu ila nur, mata perlukan cahaya, wal ruhu ila hayati, ruh perlukan kehidupan. Fa ayyu daruratin wa hajah furidat fa daruratul abd wa hajatu ila rusul fawqa bi kathir. Apa saja keperluan yang kita dalam dunia, keperluan kita pada Rasul, para anbiya lebih daripada itu. Makan kita perlu, tapi perlukan Nabi lebih, kata dia. Kalau kenyang saja boleh hidup, tapi sesat tanpa petunjuk Allah, tidak ada guna. Tidak ada makna manusia hadir ke sini. Dan dia sebut seperti keperluan ikan pada air. Kalau ikan tu dibawa keluar daripada air, tak dapat hidup dia.
mengelupur ikan itu. Demikian manusia akan merasa alam kesakitan apabila berpisah daripada petunjuk para rasul. Tapi kalau dah bisa terpisah dah, orang kalau sentiasa bersih, duduk dalam ada sikit busuk dalam rumah dia, terus masuk dalam hidung dia. Tapi kalau rumah dia tu memang busuk sentiasa, orang lain masuk pening, dia kata aku okey lah. Betul tak tuan? Ada setengah orang rumah dia bening, dia tak boleh masuk. Saya sensitif bau kucing. Allah. Ada orang masuk rumah dia pening, bau kucing. Rumah orang ke rumah kucing? Para ulama kata, salah satu sebab dilarang kita pelihara anjing di rumah, kerana anjing ni dia menghalang hospitality. Dia menghalang kedatangan tetamu. Orang takut. Kucing pun kalau banyak sangat pun saya ingat macam tu juga lah. Ni tajuk sampingan lah. Minta maaf lah peminat kucing. Masuk, dia jamu kita makan, kita makan tak makan. Tengit. Tapi dia biasa. Al-Imam Ibn Qayyim kata, wa ma li jurhin bi mayyitin ilam. Luka kepada mayat tu tak rasa sakit dah, ada dia mayat. Orang yang biasa dengan tak ikut Nabi, orang habaq dah ni semayang cara ni bagus, tengok Tok Syekh tu semayang, oh tu buat. Pasal dia tak biasa. Tapi bila orang yang biasa dengan hadis Nabi, ada dalam hadis ke semayang tu? Sebab tajuk kita ialah Nabi. Oh, dia kata sikit-sikit tanya hadis, sikit-sikit tak tanya hadis. Hang lebih besar daripada Tok Syekh tu. Oh, tengok. Dia yang besar Tok Syekh tu. Kita bila orang beritahu, dia kata ada Nabi tunjuk lah. Wah, Nabi, nak ikut Nabi sangat tu, pindah unta. Lepas tu Tok Syekh dia Arab, nak ikut Tok Syekh sangat, hang jadi Arab juga. Ataupun Tok Syekh dia Jawa, jadi Jawa. Tak, tan Tok Syekh dia tak. Ini penyakit yang melanda umat. Bukan tak boleh ikut orang saleh, iqtida bis salihin. Boleh ikut orang saleh kalau muwafaq, kalau menepati apa yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, balik sikit pada kitab kita ni, kita masuk tajuk. Kitab kita ni nama apa? Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ni sebab ada tuan-tuan yang ponting, yang dah lama dah tak ingat dah kitab apa kita baca. Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Imam Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa qad sannafa an-nasu fi syama'ilir Rasul sallallahu alaihi wasallam qadiman wa hadithan kutuban kathirah mufradatan wa ghaira mufradatin. Kata Ibn Kathir, orang tulis tentang syama'il Nabi ni dari dulu sampai sekarang, sampai zaman Ibn Kathir tu banyak. Ada tulis khas kitab tentang syama'il Nabi, ada yang tidak khas. Tapi dia kata, wa min ahsani man jama'a fi dhalika wa afada wa ajada al-Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Saurah At-Tirmidhi. Tapi yang paling bagus, dia kata yang paling elok yang buat, yang banyak manfaat, yang elok, yang dibuat oleh al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidhi, iaitu Al-Imam At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi dia telah buat kitab ni, dan Imam Tirmidhi ni tuan-tuan tahu bahawasanya Imam Tirmidhi ni dia lahir pada tahun 209 Hijrah. Lah berapa Hijrah? Berapa beza kita dengan dia? Berapa ribu tahun dah? 1200 lebih kan? Dan dia meninggal pada tahun 279 Hijrah. Jadi kalau dia lahir pada tahun 209, dia meninggal tahun 279, berapa sekitar umur dia? 70 tahun.
Dia orang mana? Dia orang Tirmiz. Tirmiz ni mana? Bukan di Kok Diang. Tirmiz ni di mana? Ha? Tirmiz ni sekarang berada di Uzbekistan, di bahagian selatan Uzbekistan. Kampung dia dulu tu Buh, nama Buh. Dia dekat, dulu ni dia macam masuk sikit dengan kawasan Afghanistan, tapi sekarang memang dalam kawasan Uzbekistan. Semalam kita mengaji Imam Muslim di Naisabur. Naisabur sekarang ni berada dalam kawasan mana saya kata? Iran. Berada dalam kawasan Iran. Saya dapat jemputan banyak kali dari pihak kedutaan Iran ni untuk melawat Iran. Nak pi tapi duk fikir ni. Sagi kaki hak pening tu kata hang tengok pergi jadi Syiah pula. Tapi saya ingat saya nak pergi melawat jugalah kawasan-kawasan yang menarik tu. Pasal ada sejarah Sunni yang besar. Mereka kata ada jemputan untuk bertemu dengan pemimpin mereka Ali Khamenei. Tapi saya minatlah untuk melihat negara itu dan juga sejarah mereka. Al-Imam Tirmizi ni tu nama Tirmiz tempat dia. Jadi dia Tirmizi. Sebahagian baca Turmuzi, sebahagian baca Tarmizi, tetapi Tirmiz, tempat dia tu nama Tirmiz. Macam orang kata setengah dulu, orang kata kena baca kena 3 bacaan dia. Pada saya apa nak 3 bacaan dia, tak apalah ada buku kata. Tapi kena tanya orang kampung tu, nama apa kampung tu? Kan? Ada orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Arab tak boleh sebut P, Kuala Lumpur. Kita kena tanya orang Malaysia panggil apa? Kuala Lumpur. Jangan ikut lidah orang luar. Berlis. Arab dia tak boleh sebut P. Dia tak ada P, dia ada Fa. Sebab tu huruf Pa Melayu tu dia titik 3. Sebab yang tu bunyi Pa. Arab tak ada Pa, dia ada Fa. F. Fa. Sebab tu dia tak panggil Pepsi, dia panggil Bepsi. Tapi negeri Arab Bepsi. Sebenarnya Pepsi Pa tu dia tak boleh sebut. Kalau Pepsi boleh, Fa dia boleh, Pa dia tak boleh. Fa dia boleh, Pa dengan Pa Melayu tak boleh. Can I park here? Dia tak boleh sebut. Dia kata can I bark here? Bark apa? Salah menyalak. Can I bark here? Kita kata of course, this is free country. You can bark whenever you want. Kan? Dia tak boleh sebut. Jadi kita tak boleh lah ikut dia. Kita Al-Berlisi. Itu dia lah Al-Perlisi. Perlisi kena sebutan dia. Bahasa kita. Al-Imam Tirmiz. Dia ada kitab dia, iaitu kitab yang kita sebut Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi itu nama dia bukan Sunan At-Tirmizi, nama dia Al-Jami' Al-Mukhtasar min Sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-Sunan. Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-Sunan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifat as-sahih wal ma'lul wa ma alaihi al-amal. Itu nama dia asal. Nama kitab dia bagi Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-Sunan. Itu nama. Tapi orang panggil Sunan Tirmizi ataupun Jami' At-Tirmizi. Macam Sahih Bukhari lah. Macam Sahih Bukhari
Orang panggil apa? Kitab Sahih Bukhari. Nama dia bukan Sahih Bukhari. Tapi nak mudah Sahih Bukhari. Nama dia Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamih. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Itu dia pun nama. Jami', Sunan, Jami', Musnad, Sahih, Mukhtasar. Mari Imam Muslim dia buat kitab dia tak ada perkataan Jami'. Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar. Yang masyhur lah. Tapi kita panggil Sahih Muslim saja. Kitab yang kita baca ni ialah kitab Syama'il At-Tirmidzi, ataupun kalau tengok di catatan Tirmidzi itu dia namakan Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi. Dia nama Syama', tapi kemudian tu orang panggil Syama'il Al-Muhammadiyah dan seumpamanya. Itu tidak mengapa. Dan kita telah sebut di dalam kitab ni Al-Imam Tirmidzi, kitab yang hebat. Dia tulis dalam kitab ni, dia ceritakan semua. Dia buat di dalam kitab ini ada 56 bab. Bermula daripada cerita tentang diri Nabi SAW. Hadisnya 415 hadis. Sehingga dia akhirkan kitab ni dengan tentang bab ma jaa fi ru'yatin Nabi SAW fi manam. Bab dalam menceritakan tentang melihat Nabi di dalam tidur. Seolah-olah kalau kamu baca kitab aku ni, kamu tengok Nabi dalam tidur nanti, kalau sama macam aku cerita ni, betul ya? Kalau lain daripada tu, nampak macam nak India sikit ke, nampak macam Melayu sikit ke, tak betul. Kadang-kadang orang ni dia suka kat tok guru dia. Tok guru dia tu kita tengok lain muka dia. Dia kata sebiji macam dengan Nabi. Kan tuan-tuan tengok hak Malaysia duk main. Tengok muka ni sekian-sekian nak main negara kita tu. Sebiji macam muka Nabi macam tu. Cuba dia baca Syama'il Nabi. Bukan muka macam tu. Tapi oleh kerana ta'assub dan malas untuk mendengar hadis-hadis. Bila orang hudai apa-apa orang bagi hadis sikit, dia kata payah tu ada dalil-dalil, habang terus je lah. Sebab dia tak biasa exercise agama evidence based. Agama ini berdasarkan kepada dalil. Sehingga akhirnya ujung kitab Syama'il ni kita akan tengok dia masukkan bab tentang itu, dan dia masukkan riwayat. Orang tanya, orang bagi tahu Ibnu Abbas, dia kata dia tengok Nabi sallallahu, inni ra'aitu Nabi sallallahu, dia tengok Nabi. Ibnu Abbas kata sif li man ra'aita, cuba kau bagi tahu macam mana yang kau tengok tu. Kalau betul tengok, kemudian orang tu bagi tahu sekian-sekian macam dia tengok. Ibnu Abbas kata law ra'aitahu fil yaqadah mastata'ta an tan'atahu fauqa hadha. Kalau kamu tengok Nabi masa jaga betul, kamu tak akan dapat sifatkan Nabi lebih daripada apa yang kau kata tadi. Betul lah tu. Jadi Imam Tirmidzi masukkan riwayat Ibn Abbas tu nak bagi tahu kalau semua hak dah hampa dengar ni, tiba-tiba hampa mimpi jumpa Nabi, dan Nabi tu sama seperti riwayat-riwayat ni, betul lah Nabi. Syaitan memang man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang tengok aku dalam tidur, dia telah tengok aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, kerana syaitan tak boleh menyerupai aku, tak boleh menyerupai Nabi. Tapi kalau syaitan menyerupai orang lain, boleh tak? Syaitan boleh menyerupai orang lain tak? Boleh. Lepas tu dia habaq dia bisik kat telinga kita, kata itulah Nabi. Kita tak kenal Nabi, kita kata aku tengok Nabi, tapi dalam mimpi tu macam hitam sikit, mata dia lain sikit, rambut kerinting-kerinting umpamanya. Tapi kita kata mana boleh, itu bukan sifat Nabi. Dia kata syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Memang syaitan tak menyerupai Nabi, dia menyerupai orang lain, tapi kau telah menyangka itu
Nabi. Maka Imam Tirmizi telah masukkan bab ni dan kita telah baca sebahagian daripada hadis ni. Okey, barulah kita baca sikit hadis ni. Penat Ustaz Wafiq tolong terjemah ni. Kita baca riwayat ni dan saya tengok, siapa pun tengok yang Ustaz Wafiq terjemah ni, saya nak kalau tengok yang kalau ada yang perlu kita kemas kini, kita kemas kinikan. Kalau tak, kita terima terus. Tuan-tuan tengok riwayat ni. Haddatsana Muhammad bin Ismail, yakni guru At-Tirmidzi, Imam Bukhari. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmus an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib. Hadis ini daripada Ali bin Abi Talib. Dia masa tinggal 15 minit, jadi saya ringkaskan. Saya tak hurai sanad dah. Nanti insya-Allah ke depan kita hurai sanad dah. Riwayat ini datang daripada siapa? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni siapa? Siapa Ali bin Abi Talib? Orang kampung kita. Siapa Ali bin Abi Talib? Nak cerita membayar siapa Abi Talib? Ni semua hak dua mengaku kata keturunan Nabi ni, hak betul dengan hak tak betul, hak DNA tak berani try kau semua ni, semua mengaku keturunan apa? Fatimah tu anak Hasan ataupun Husain. Hasan dan Husain tu semuanya berbinkan siapa? Ali bin Abi Talib. Mereka banyak cerita tentang kelebihan Syekh mereka, Syekh Muhajir lah apa, tapi mereka tak cerita kelebihan anak-anak ahli yang betul, yang betul-betul orang tak petikai, iaitu tentang sama ada Al-Sadiq, Al-Kazim. Dalam Syiah banyak cerita lah. Kalau di Iran tu tuan-tuan pergi, di Iran tu semua pakai serban hitam tu, mereka tu mengaku keturunan Nabi tu semua, dan mereka ada titis jalur mereka melalui Musa Al-Kazim sebahagiannya. Lebih kuat daripada hak duk mari-mari dakwah ni, geng-geng tu. Pasal apa mereka tak cerita tentang anak-anak Ali ni? Mereka duk cerita tentang Habib di tempat mereka tu, kononnya tengok jumpa Nabi Hud. Pasal apa yang nama-nama kita tak pernah dengar, mereka je dengar? Sebab nama-nama tu kita tak boleh nak trace, tak ada dalam kitab-kitab ahli hadis. Kalau dia cerita betul-betul keturunan Ali, yang kalau yang mereka dakwa tok nenek mereka, imam-imam itu ada dalam kitab. Kalau dia cerita tipu, kita tahu bukan. Jadi dia cerita nama yang siapa pun tak tahu. Kita nak kata bohong, kita pun tak kenal. Kan? Dia punya akal. Okey. Ali bin Abi Talib ni, di samping tuan-tuan tahu dia khalifah yang keempat, dia adalah merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia jadi sepupu Nabi? Sebab dia anak Abu Talib. Abu Talib tu pak saudara Nabi yang jaga Nabi tu. Abu Talib dengan bapa Nabi Abdullah, bapa mereka sama, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itulah siapa? Tok Wan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tok Wan juga kepada Ali. Ali bin Abu Talib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan faham ke tu saya cerita? Abdul Muttalib tu, dia adalah merupakan bapa kepada ayah Nabi, bapa juga kepada ayah Ali, daripada ibu yang sama. Ibu yang sama. Kadang-kadang bapa memang sama tapi ibu
lain-lain. Tapi ni ibu yang sama, iaitu ibu mereka Fatimah binti Amr bin A'ith bin Abd bin Imran bin Makhzum. Dan ini adalah merupakan orang tuan-tuan panggil apa? Tok perempuan ni panggil apa? Tok Nek ke apa? Macam-macam ada negeri tok perempuan panggil Tok Wan, ada negeri terpanggil tok lah, tok perempuan dia lah kan. Opah dia lah. Opah ni main bahasa kemudian. Okey. Abu Talib. Talib tu nama, Talib tu pasal apa Abu Talib? Dia bukan nama Talib. Anak dia nama Talib. Macam tuan-tuan kalau nama Muhammad, tuan-tuan jadi Abu Muhammad. Abu Talib nama apa? Sebahagian ahli sirah kata nama dia Abdul Manaf. Sebahagian kata nama dia Imran. Sebahagian kata nama dia Syaibah. Nabi, bapa Nabi wafat ketika Nabi masih kecil. Nabi dijaga oleh datuk dia. Siapa datuk Nabi yang jaga? Siapa jaga datuk Nabi tadi, nama apa? Tuan-tuan ni lupa. Siapa nama datuk Nabi tadi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jaga Nabi sehingga lebih kurang umur 8 tahun Abdul Muttalib meninggal. Dan bila Abdul Muttalib meninggal, dia serahkan Nabi kepada siapa? Kepada Abu Talib. Abu Talib ni bapa kepada Ali. Tuan-tuan ingat ke ni orang cerita ni? Macam duk bela cucu aku pula dia ingat. Abu Talib jaga Nabi dan dia sayang Nabi lebih pada anak-anak dia sendiri. Abu Talib ni ada 4 orang anak dia. Seorang anak dia besar, nama dia Talib lah, tu dia Abu Talib. Seorang anak dia nama Aqil. Seorang anak dia nama Ja'far. Yang tu tuan-tuan tahu, Ja'far bin Abi Talib yang pergi ke Habisyah tu, yang jawab depan Maharaja Habisyah tu. Hak keempat anak dia nama nama dia ingat satu pun nak keliru. Ada orang khabar kata 4. Ni ujian minda. Jangan betul kata kat anak-anak, awaknya hang ni benar sangat. Kita pun jangan benar. Sebab tu mengaji ni nak bagi jadi cerdik, bagi otak kita berjalan. Jadi berapa anak Abu Talib tadi? 4. Isteri Abu Talib ni meninggal di sisi majoriti ahli sunnah dalam keadaan tidak Islam, musyrik. Tapi dia sayang sungguh kat Nabi, dia jaga Nabi lebih. Isteri Abu Talib namanya Fatimah binti Asad. Isteri Abu Talib ni dia beriman. Dan dia ikut Nabi, dia hijrah ikut Nabi. Masa dia meninggal, Nabi sendiri waktu turun dia pegang jenazah dia, waktu turun dia dikubur. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi kata, wa kanat ummi ba'da ummi allati waladatni. Dia adalah ibuku selepas daripada ibuku yang melahirkanku. Dan Abu Talib memang sayang kepada Nabi ni. Dia jaga semua Nabi. Cumanya dia last tu dia duk kira kaum dia. Masa Nabi kena tekanan, Abu Talib ni tak kaya. Bila Nabi kena tekanan,
Orang tekan Abu Talib lah. Anak saudara hang lah tu. Orang Mekah kat Abu Talib ni pun ada kedudukan. Anak saudara hang lah dapat kacau ni. Tuan-tuan sebagai pemimpin tertekan. Anak saudara kau ada buat kacau ni. Anak saudara kau lah. Habis pecah belah kita ni. Anak saudara kau lah bawa. Ya Abu Talib. Wahai Abu Talib, kau ada kedudukan si kami. Nasihatlah anak saudara kau tu. Abu Talib pun kadang-kadang macam mana nak buat. Tapi bila Nabi firm tak, Abu Talib dia ikut Nabi, tak apalah. Teruslah, kata Abu Talib. Selagi aku ada, aku jaga kau. Cuma sayang bila Nabi minta supaya dia beriman. Dia kata, hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyara dinah. Janganlah sampai orang pun cakap Abu Talib pun ubah agama juga. Dia bela Nabi tu di atas dasar anak saudara dia. Arab dia fight untuk itu. Anak Abu Talib, tadi nama apa anak Abu Talib? Ali tu tahulah. Lagi yang lain tu, sebut yang 3 lagi tu. Ja'far lagi. Talib, Aqil lagi, Ja'far dan Ali. Talib ni dia mati dalam keadaan yang Abu Talib tu, anak dia nama Talib lah, dia Abu Talib, bapa Talib. Talib tu anak Abu Talib lah. Kan? Tu dia. Abu Talib tu kita kata dah nama dia tadi mungkin Abdul Manaf, mungkin nama Syaibah, mungkin nama Imran. Tapi dah orang duk tak panggil nama tu, duk panggil nama Abu Talib ya. Pasal anak dia tu nama Talib. Anak dia yang Talib tu mati di dalam keadaan musyrik. Bahkan anak dia tu terlibat menyertai peperangan Badar di pihak musyrikin. Dia bukan nak pergi, tapi dia semua orang kena keluar. Kau tak join ya? Kan? Kau geng mereka lah. Macam tu lah. Jadi dia pergi, dan Bani Hashim sebahagian memang pergi dalam perang Badar. Sehingga Quraisy kata, ya Bani Hashim. Bani Hashim tu pun Quraisy juga. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, na'rifu wa in kharajtum ma'ana anna hawakum ma'a Muhammad. Kami tahulah kamu ni keluar je sama kami, tapi perasaan kamu tu dengan Muhammad. Quraisy kata dia orang. Dia orang pergi, dia orang tak bersungguh-sungguh sangat, tapi dia orang sertai lah peperangan tu. Dan dia balik, kemudian tak tahu khabar dia ke mana. Jadi tidak ada rekod dia masuk Islam. Talib ni. Cerita sikit lah tentang keluarga ni. Yang kedua, anak dia nama apa tadi? Yang kedua nama apa? Aqil. Aqil ni masuk Islam. Aqil, Ain, Qaf, Ya, Lam. Itu ada Ibn Aqil. Itu ulama nama Ibn Aqil al-Nahu. Nama dia Aqil. Aqil bin Abi Talib. Aqil ni dia masuk Islam lewat. Dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Itu dah di ujung-ujung dah. Tahun ke-8 dah. Sebahagian kata dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Sebahagian dakwah dia masuk Islam masa perjanjian Hudaibiyah. Awal sikit. Tetapi dia sempat menyertai peperangan Mu'tah. Memang kemudian dia masih hidup. Dia pandai dalam ilmu ansab, ilmu nasab. Ramai jadi rujukan nak tahu keturunan. Arab ni ada keturunan, dia tahu nama ni keturunan ni ada orang yang pandai ilmu nasab. Nasab.
leluhur Indonesia kata. Your forefather dulu ancestor dia, siapa dia? Dua orang dah. Seorang lagi siapa ya? Ja'far. Ja'far adalah merupakan orang yang Nabi sangat sayang. Dia as-sabiq minas sabiqin al-awwalin. Antara orang awal yang masuk Islam, Ja'far. Dan Nabi SAW sayang Ja'far. Sehingga Abu Hurairah kata, afdalan nas ba'dan Nabi Ja'far. Manusia yang lebih afdal selepas Nabi, Ja'far. Abul Masakin, bapa orang miskin, suka pada orang miskin, banyak tolong orang miskin. Nabi sayang kat Ja'far ni. Nabi kata, asbahta khalqi wa khuluqi. Kau ni serupa dengan kejadian diri aku, serupa juga dengan akhlak aku. Nabi sayang kat Ja'far. Tentu ingat tak Ja'far yang berdiri di hadapan Maharaja Habasyah. Bila Maharaja Habasyah nak tangkap orang Islam yang pergi hijrah ke sana, yang berdiri ayyuhal malik kunna qauman ahlul jahiliyah, yang jawab depan raja tu, itu Ja'far. Dia berhijrah ke Habasyah semasa Islam ditindas di peringkat awal. Cumanya Ja'far ni Nabi sayang kat dia. Nabi sayang kat Ja'far ni. Bila Ja'far daripada Nabi dah berhijrah ke Madinah, Nabi tak pergi ke Habasyah, yang pergi sahabat-sahabat saja, sahabat-sahabat yang ditindas. Nabi pergi ke Madinah, rombongan yang di Habasyah ni sikit demi sedikit mula berpindah ke Madinah, meninggalkan Habasyah. Cuma Ja'far, dia mari itu dah tahun 7. Bila Nabi tengok Ja'far balik mai ke Madinah, jumpa Nabi SAW, Nabi kata, la adri ayyuhuma afrah. Aku pun tak tahu hari ini aku nak bergembira dengan apa. Hari itu kemenangan perang Khaybar. La adri ayyuhuma afrah, biqudumi Ja'far atau bi fathi Khaybar. Aku tak tahu hari ini nak bergembira dengan apa. Gembira dengan Ja'far ke, bergembira dengan bukanya Khaybar. Buka Khaybar tu besar, tapi Nabi kata Ja'far balik pun, ya Allah, sangat menggembirakan Nabi. Sayang Nabi ini pada Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far menyertai peperangan Mu'tah di Jordan. Ni siapa banyak di Jordan ni? Dia tahulah. Dan dia syahid di sana. Terputus kedua tangannya, dipotong oleh musuh. Putus satu, dia pegang lagi satu, bendera Islam. Nabi SAW kata, ra'aitu Ja'fara yatiru fil jannah ma'al malaikah. Dan sebagai riwayat, bijanahi walahu janahan. Aku melihat Ja'far terbang di dalam syurga bersama malaikat. Baginya 2 sayap. Sebab tu dikenali dengan Ja'far At-Tayyar. Aisyah kata, bila sampai berita Ja'far wafat, kami dapat lihat kesedihan di wajah Rasulullah. Nabi sayangkan Ja'far. Itu yang tuan-tuan baca hadis, isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan, kerana datang perkara yang menyusahkan mereka. Tuan kata jangan buat kenduri arwah, kita yang patut hantar makanan ke keluarga yang mati. Hadis tu hadis Nabi suruh sahabat hantar makan ke keluarga Ja'far, kerana Ja'far telah syahid di Mu'tah. Mu'tah tu Nabi tak pergi, tentera Islam yang pergi. Ja'far syahid. Aisyah kata, aku nampak sedih di rupa Nabi. Nabi ambil anak Ja'far,
Dia pegang. Ahli-ahli sirah kata, keluarga Abu Talib ni, Talib, Aqil, Ja'far dan Ali, kata mereka, jarak antara semua tu lebih kurang 10 tahun umur. Mungkin Fatimah kahwin masa awal umur. Dulu berapa belas tahun orang dah kahwin, berapa tahun, 9 tahun, 10 tahun dah kahwin. Sekarang ni orang buat kalut tanya tu. Dulunya tuan-tuan jika ingat, tok nenek orang tua dulu 11 tahun dah kahwin dah. 12 tahun dah kahwin, betul tak? Dulu. Orang tak ada isu pun. Sekarang ni kalau kahwin tu jadi hak ni, jadi isu lain lah. Tapi dulu tak ada apa. Okey. Ali yang keempat, Ali ni dia lahir 10 tahun sebelum Nabi dibangkit menjadi Rasul. Pada hari Nabi berhijrah, Ali lebih kurang umur 23 macam tu umur Ali. Pada hari Nabi berhijrah. Ali inilah yang berkahwin dengan anak Nabi SAW. Siapa dia? Fatimah. Ali yang berkahwin dengan Fatimah. So tuan-tuan dapat gambaran keluarga tu. Okey. Ali kata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawilin wala bil qasir. Rasulullah itu tidak tinggi dan tidak terlalu rendah. Tapi dia bukan, hari itu kita dah baca hadis ni, tapi dia cenderung kepada tinggi tapi tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah. Nabi SAW baginda cenderung kepada tinggi, seperti mana hadis-hadis yang kita telah baca sebelum ni. Okey. Tengok perkataan dalam hadis tu, syathnul kaffain wal qadamain. Diterjemah di sini, telapak tangan dan kakinya terasa tebal dagingnya namun lembut. Okey. Namun lembut tu tafsiran lah. Perkataan syathnul kaffain wal qadamain, dalam nak terjemah bahasa ni, ahli-ahli bahasa ni berbeza pendapat. Dia ni, kita macam saya dah sebut, Anas bila tengok Nabi, dia ceritalah Nabi tu. Ali bila tengok Nabi, dia cerita Nabi tu. Bila satu orang cerita, dia menggunakan bahasa dia. Mana bahasa dia? Cerita-cerita yang kita tengok tentang Nabi ni hampir sama aja. Tapi bila bahasa dia, dia tengok di sudut apa. Perkataan syathnul kaffain wal qadamain ni, kalau asal nak ikut bahasa syathnu, ini maksudnya kasar. Kasar yang Ali nak faham dia apa? Pasal ada hadis, yang mana hadis yang kita akan tengok nanti, iaitu hadis Anas yang menyatakan, wala masistu kharran wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadahu alyana min harir. Aku tak pernah pegang apa kain yang sutera ke, apa kain halus ke, yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tangan Nabi itu lebih halus, lebih lembut daripada sutera. Jadi apa maksud kasar di sini? Maka untuk itu yang menafsirkan maksud kasar ini, maksudnya tangan Nabi ini besar, tebal. Bukan jenis tangan kurui nampak cerdak, tangan kemas. Tangan yang menunjukkan lelaki yang kuat. Lelaki ni dia akan sifatkan kalau tangan dia tu tebal elok, kemas elok, besar, tulang-tulangnya elok, lelaki. Orang perempuan dia tak boleh tu, dia halus, panjang, elok tangan dia. Nampak dia punya kelakian dia tu. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama daripada perkataan yang disebut di dalam hadis. Maksud Nabi, tangan dan kaki dia ni tegap elok, tebal elok, besar elok tangan dia ni. Sebahagian mereka cuba kata mungkin
syathnul kaffain wa qadamain tu maksud ada sedikit kasar kerana Nabi pasal terlibat dengan peperangan, buat kerja kan. Tapi untuk selaraskan dengan hadis Anas yang kata lunak tangan Nabi, halus tangan Nabi itu, lebih makna kepada tangan Nabi itu nampak tegap, kemas, tebal elok tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Dakhmur ra's, yakni tengok dakhmur ra's, apa dia terjemah sini? Kepalanya besar. Besar ni maksud kepala Nabi ni stabil, bukan ada orang kepala dia halus. Dia nak nafikan itu. Nampak, tapi nampak kepala yang orang nampak tegap sesuai dengan tubuhnya, digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maksudnya kepala yang besar dan cantik. Ada orang kepala halus kepala dia, dia bukan sifat dia macam tu. Maksud kepala yang kemas, besar elok, kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi ni bukan saja elok pada akhlak dia, dia lantik jadi rasulnya, yang dipuji oleh dia elok pada kejadiannya, elok pada kejadiannya. Wa dakhmul karadis, sendi, tulang sendinya besar. Yang ni terjemahan yang dibuat ni. Karadis ni maksudnya ru'usul azam, maksudnya tempat kita kan ada sendi-sendi ni, nampak besar jelas sendi dia, kemas. Dia nak cerita tubuh Nabi ni, pada semua sendi ni nampak jelas, kemas, besar, elok. Bukan orang kata kurus ceding, tengok pun tak larat. Pasal orang tak kata Allah jadi Nabi ni pun kesian kita tengok. Tak macam tu. Ada satu orang daripada Pakistan mengaku jadi Imam Mahdi. Mahdi Pakistan tu. Orang kata dia tak mengaku, tapi pengikut dia kata, tapi dia tak nafi. Muhammad bin Qasim apa tak nama, ada kata mimpi apa semua. Kita tengok pun tak padan nak jadi Imam Mahdi kan. Yang pengikut tu kadang-kadang kan, tak ada ke calon lain yang nampak kemas sikit kan. Bukanlah, tak apalah, hampir jadi benda lain lah. Macam apa Ahmad Nispu marah kan. Macam ni kau nak pergi jadi hang jebat, sekali kena tepis berselerak tulang. Terus siapa dia ada kesedaran, tak jadi hang jebat, hang kebun pun boleh. Macam tu lah kan. Allah pilih satu orang. Kadang-kadang tokoh ni, di samping Allah jadikan dia datang dengan package. Rupanya, diri dia tu sendiri, pergerakan dia, perwatakan dia, nampak dia tu tokoh. Okay. Tawilul masrubah, boleh dibaca masrubah, boleh dibaca dengan masrab. Masrubah ni apa diterjemah di sini? Bulu tubuh di dada hingga ke pusat. Masrubah ni tuan-tuan, orang lelaki, orang perempuan tak boleh. Orang lelaki dia ada bulu dada ni, dia ada sambung bulu dada ni halus sampai ke pusat. Tuan-tuan yang orang lelaki tahulah, orang perempuan yang ada suami dia tahulah, melainkan suami dia tak ada bulu apa-apa kan. Tapi kalau yang ada ni, dia tahu sebahagian lelaki memang ada bulu dia yang daripada dada dia turun sehingga ke pusat dia. Nampak tu tanda lelaki yang elok badan dia. Kira Ali nampak tu, Nabi buka baju tu nampak. Tengok dari segi harta, perhati sampai bulu halus yang sambung daripada dada sampai ke pusat pun, sahabat tengok elok Nabi ni. Subhanallah.
idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Dia kata apabila Nabi SAW idza masya, apabila baginda berjalan, pergerakannya, perjalanan Nabi itu condong ke hadapan, seolah-olah turun ke tempat yang rendah. Boleh terjemahan. Maksud bila Nabi berjalan tu, Nabi macam jalan nak turun ke tempat yang rendah. Bukan jalan macam tak larat naik bukit tu. Dia jalan agak laju, maksudnya dia turun ke tempat yang rendah, tapi tidak terlalu laju. Tak terlaju-laju macam gopoh tu, tapi agak lajulah. Orang yang turun ke tempat yang lebih rendah dalam perjalanan. Nabi SAW, seperti mana hadis Anas yang telah kita tafsir sebelum ni. Yakni Nabi apabila jalan, Nabi cepat macam Nabi turun ke tempat yang rendah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, kata Ali. Kata Ali, tidak pernah aku melihat orang yang semisal dengan baginda, sama ada sebelum ataupun selepasnya. Maksud kata Ali, setelah aku tengok Ali ni Quraisy, Hashim, Bani Hashim ni bani yang kedudukan Quraisy, orang elok-elok. Kalau kita ni duduk dalam jenis masyarakat hak semua hak tak elok ya, mai satu orang elok sikit, elok sungguh, kan? Macam sebahagian orang kahwin di luar negara lah, kahwin dengan orang Malaysia juga, pilihan tak banyak student tu yang ada. Kalau kena student tak ramai, dalam 5-7 orang, kalau orang perempuan ada 5-7 orang, seorang elok sikit, nampak elok lah dibandingkan yang lain. Tapi kalau dia balik main negara dia, ramai lagi yang elok apanya. Macam itulah yang lelaki pun. Saya nak buat contoh lah. Kita duduk satu tempat, cari calon. Calon hak banyak tu ya ada. Bolehlah dibandingkan hak lain-lain. Tapi Ali ni bukan macam tu. Dia hidup dalam Quraisy. Quraisy ni semuanya elok-elok. Segak-segak. Kata Ali, aku tak pernah tengok. Aku tak pernah tengok sebelum ataupun selepasnya orang sepertinya. Maksudnya dari segi segak, dari segi eloknya Nabi itu, tak pernah lah aku tengok orang lain. Bandingkan Ali yang hidup muda pada Nabi, dah tengok ramai, kemudian hidup selepas Nabi, meriwayatkan tak ada lah orang lebih segak pada Nabi. Tuan-tuan, apabila kita baca hadis ni, dan hadis-hadis yang akan kita baca lagi tentang Nabi, menjadikan kita rindu nak tengok Nabi nanti pada akhirat kelak. Macam mana Nabi itu yang mereka cerita ni? Betul tak? Ya. Dan ini adalah fadilat, kelebihan daripada membaca syama'il Nabi SAW. Lebih bahasa banyak ni. Terlajak. Terima kasih tuan-tuan. Kita susah buka soal jawab lah. Semalam buka lah sebab kita masa tak cukup. Saya ada orang yang nak tahnik ni. InsyaAllah kita sambung lagi. Tahun bila pula nak sambung ni? Nanti kita sambung insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.